Tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one man show. Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja kita pula. Semua yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, insentif lagi, pencen confirm dapat, dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri, dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Hey ho, assalamualaikum, saya BDT dari BDT Crew. Hari ini kita bakal react satu video lagi, dan hari ini kita akan bercakap tentang isu tabung haji, guys. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman berkisar pada desaan beliau bahawa sebuah pasukan khas harus ditubuhkan untuk menyiasat 14 pelaburan bermasalah yang didedahkan. Menerusi laporan RCI ini mendapat satu perhatian daripada masyarakat Malaysia sendiri, dan beliau juga turut mengkritik bahawa pembangkang yang keluar daripada Dewan semasa sidang khas yang sedang dijalankan ketika membahaskan laporan tersebut. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, dan share, aktifkan tombol lonceng supaya terus update dengan video-video yang bakal saya sentuh, guys. Nah, di sini isu tabung haji ini satu isu yang begitu sensitif dan kritikal, guys. Dan banyak yang mempunyai pendapat sendiri. Apapun tujuan kita hari ini untuk mengedukasi dan memberikan lebih ramai masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sebab kalau kita dengar, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, ini akan menjadikan satu lagi fitnah yang baru. Jadi bagus lagi kita melihat sendiri dan melihat apa yang terjadi, dan saya mau dengar pendapat kalian tentang ini, guys. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan share, dan tanpa buang-buang waktu, mari kita menonton video ini. Tabung haji hampir tersungkur. Bukan Daus cakap, PMX sendiri yang cakap. Laporan RCI tabung haji baru jadi buka minggu ni, 211 halaman. Adakah duit tabung haji dicuri atau dana diseleweng? Daus ringkaskan poin penting dalam bahasa yang paling senang faham. Kalau korang belum tahu, RCI bermaksud Suruhanjaya Siasatan Diraja. Satu siasatan rasmi. Laporan ni dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Menderaus Sharif, dan ia periksa pengurusan tabung haji dari 2014 hingga 2020. Ia disimpan hampir 4 tahun. Baru dibuka kepada umum oleh JAKIM pada 29 Julai. Parlimen akan bahas dalam sidang khas 11 Ogos. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Jawapan ringkasnya begini. Bayangkan korang bagi duit raya setiap tahun, banyak. Semua orang gembira, tapi duit tu bukan dari gaji majikan. Ia dari duit tabung korang sendiri. Tahun pertama okey, tahun kelima tabung tu kosong. Sekarang zoom out sikit. Bayangkan satu tabung simpanan sekampung. Setiap bulan orang kampung masukkan duit sebab mereka nak pergi haji. Ada jawatan kuasa yang jaga tabung tu. Hujung tahun, jawatan kuasa umum bonus, semua orang gembira. Tapi ada satu masalah. Untung sebenar tahun tu tak cukup nak bayar bonus sebesar itu. Jadi apa mereka buat? Mereka ambil sikit dari duit pokok orang kampung. Campur, panggil ia bonus. Tahun pertama, tiada siapa perasan. Tahun kelima, tabung tu dah menipis dan orang kampung masih ingat tabung mereka sihat. Sebab bonus tak pernah kurang. Nak tahu betapa besar jurangnya? Tahun 2017, tabung haji lapor untung 3.4 bilion ringgit. Tapi bila akauntan PDC periksa ikut piawaian perakaunan penuh, angka sebenar ialah rugi 1.4 bilion. Beza hampir 5 bilion ringgit, guys, antara apa yang diumum dan apa yang sebenarnya berlaku. RCI sendiri panggil amalan tu perakaunan kreatif, dan bukan itu je. Duit simpanan dibawa masuk ke projek hartanah dan ladang, sedangkan RCI dapati tabung haji tak cukup kepakaran dalam bidang tu, sebahagiannya rugi. Bonus kaki tangan pula antara 2 hingga 13 bulan gaji. RCI syorkan audit forensik ke atas 14 pelaburan bermasalah, dan menurut RCI, keputusan hibah dipengaruhi unsur politik, bukan kemampuan kewangan sebenar. Sekarang bahagian yang paling ramai tak sedar. Kalau ramai pendeposit keluarkan duit serentak, ini boleh jadi bank run. Dan kerajaan terpaksa aktifkan jaminan bawah Akta Tabung Haji. Setakat Mei 2022, liability kepada pendeposit dah lebih 88 bilion ringgit. Ini bukan lagi masalah satu agensi. Ini masalah negara. Tapi jangan panik. Ini jawapan kepada soalan Daus di awal tadi. Pertama,
RCI tak label ini sebagai salah guna kuasa. Laporan sebut ia gabungan hibah tak mampan, pelaburan berisiko, perakaunan tak sesuai dan kelemahan tadbir urus. Kedua, tabung haji hari ini bukan tabung haji 2017. Daripada 25 syur RCE, 75% dah dilaksana. Hibah 2025 diumum 3.5%, tertinggi dalam 8 tahun. Jadi apa kesimpulannya? Dividen tinggi bukan bukti pelaburan sihat. Tanya dulu, duit tu datang dari untung atau dari modal korang sendiri yang dipulangkan balik? Dan cerita ni belum habis. Pada 11 Ogos, Parlimen akan bahas laporan ni dalam sidang khas. Di situ nanti kita akan tahu siapa yang dipertanggungjawabkan dan apa yang kerajaan akan buat dengan baki 25% syok RCI itu. Daus akan buat sambungan lepas sidang tu. Follow supaya korang tak terlepas. Dan kalau mak ayah korang ada akaun tabung haji, share video ni pada mereka. Mereka berhak faham duit mereka sendiri dalam bahasa yang senang. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Muar. Okey, Syed Saddiq. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan menjawab satu soalan. Mengapa Muar memilih untuk berbahas dan bukan memboikot? Saya setuju Perdana Menteri perlu jawab bila dia kembali sihat. Saya juga setuju ada banyak kritikan yang legitimate berkenaan cara kerajaan menguruskan negara dan pelan pemulihan tabung haji. Tetapi Muar tidak bersetuju tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one man show. Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja kita pula. Semua yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, insentif lagi, pencen confirm dapat, dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri. Dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela. Kalau ada fakta bahas, kalau ada salah bongkarkan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Kita bukan memboikot Perdana Menteri, kita sedang memboikot amanah kita kepada jutaan pendeposit tabung haji. Sebab itu sebagai ahli Parlimen Pembangkang, saya tidak memilih untuk memboikot, tetapi Muar memilih untuk berbahas menggunakan fakta dan data supaya maruah, integriti dan nama baik lebih 10 juta pendeposit tabung haji umat Islam dapat dibela. Muar sikit Muar. Bersatu juga tak boikot. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Luar biasa guys. Jadi itu satu pembahasan yang bagus guys. Seharusnya begitulah bah. Kalau ada masalah dibincangkan kan. Lepas tu harus dibahas dengan fakta dan data. Itu sesuatu yang saya rasa relevan lah di masa sekarang ini. Apapun apa yang berlaku adalah di antara 2014 sehingga 2020 dan tabung haji bukan lagi tabung haji yang dulu lah. Sebab sekarang di bawah pemerintahan kerajaan yang baru kan. Jadi saya harap ada satu penjelasan yang lebih detail lah tentang ini guys. Saya sangat setuju dengan pendapat YB Muar tadi, yaitu Syed Saddiq, di mana dia bilang satu Perdana Menteri yang sakit bukan semua terus tidak boleh bekerja. Itu saya sangat suka dengan cara pemikiran yang begitu. Kalau kamu guys yang sedang menonton, apa pendapat kamu tentang video ini? Dan kalau ada di antara teman-teman yang ibu bapak kalian ialah yang juga punya tabungan di tabung haji, coba kongsikan video ini kepada mereka. Dan mereka juga saya rasa memang seperti di video yang awal tadi, layak tahu di mana pergi duit mereka guys. Apa pendapat kawan-kawan dengan hari ini nih video reactions kita? Coba komen di ruang komentar di bawah, dan semoga video hari ini bermanfaat buat semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi. Assalamualaikum.